Salam sejahtera. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata tidak ada tolak ansur sama sekali dalam isu rasuah dan pendirian PAP terhadap perkara itu bukan sesuatu yang boleh dirundingkan. Beliau juga berjanji untuk menegakkan standard integriti tertinggi. PM Wong menegaskan demikian selepas mantan Menteri Pengangkutan S. Iswaran dikenakan 27 tuduhan di mahkamah. 24 daripadanya berkaitan menerima barangan berharga termasuk tiket persembahan dan perlawanan bola sepak. Secara keseluruhan nilainya ditaksirkan mencapai lebih $380,000. Encik Iswara menegaskan beliau tidak bersalah dan menolak semua tuduhan terhadapnya. Beliau namun sudah pun meletak jawatan daripada Kabinet dan PAP. Dalam satu wawancara sejurus selepas pertuduhan dibacakan ke atas S. Iswaran, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata bahawa keadilan akan ditegakkan. Beliau turut menegaskan pendirian PAP untuk sama sekali tidak bertolak ansur tentang rasuah apapun harga yang perlu dibayar. Ini merupakan topik yang bergema semasa konvensyen PAP November lalu. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menegaskan PAP terus komite terhadap pendiriannya, tiada toleransi mengenai rasuah. 2 bulan kemudian, ketika seorang mantan Menteri Pengangkutan didakwa atas tuduhan menerima rasuah dan ganjaran, pendirian ini sekali lagi ditegaskan. There can be no compromise, no relaxation, no fudging on this, no matter the political price. So the PAP government will continue to do everything we can to uphold the highest standards of integrity, incorruptibility and propriety. And that's how we maintain the trust that Singaporeans have placed in us. Iswaran dituduh menerima ganjaran bernilai lebih $380,000 daripada hartawan Ong Beng Seng. Ini termasuk tiket perlawanan bola sepak, persembahan muzika serta menggunakan jet pribadi. Encik Ong dikenali sebagai individu yang membawa Formula One ke Singapura. Iswaran turut terlibat dalam rundingan. When we look at our system in Singapore, it's a system that we do our best to try and prevent and deter corruption. It doesn't mean that there will be no corruption. It doesn't mean that there will be no incidents. From time to time, cases do emerge, as we have seen in past years. But that's why CPIB is also a key part of the system. And they will investigate any incident thoroughly and when necessary take actions as they have done in this case. Encik Wong juga ditanya bagaimana kes ini akan meninggalkan kesan kepada peralihan kepimpinan yang dijangka berlaku sebelum pilihan raya akan datang dan sebelum persidangan parti PAP seterusnya November nanti. This plan remains on track. Will this incident have an impact on the party and party morale? I have no doubt that it will. But we cannot allow this political hit to compromise our zero-tolerance stance against corruption. And that's why the party, the government, will continue to do the right thing and do everything we can to keep our system corruption-free. And I believe Singaporeans expect no less from us. Menurut Encik Wong, anggota parlimen lain di GRC West Coast kini menguruskan para penduduk di kawasan undi Iswaran. Aturan ini akan diteruskan dan para penduduk diberi jaminan semua keperluan mereka akan terus dijaga. Encik Iswaran meletak jawatan sebagai Menteri Kabinet AP bagi GRC West Coast dan anggota PAP. Beliau juga akan memulangkan semua gaji dan allowance yang diterima sejak siasatan bermula pada Julai tahun lalu. Semasa menerima peletakan jawatan tersebut, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata beliau rasa kecewa dan sedih melihat Encik Iswaran meninggalkan politik dalam keadaan sedemikian. Namun PM Lee menekankan pentingnya menguruskan hal tersebut dengan tegas. Tambah PM Lee, integriti PAP dan pemerintah mesti ditegakkan. Rakyat Singapura menjangkakan tindakan yang tegas. Menerusi suratnya, Encik Iswaran menolak segala tuduhan yang dikenakan ke atasnya dan akan memberi tumpuan untuk membersihkan namanya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada PM Lee kerana memberinya peluang untuk berkhidmat. Dalam pada itu, Encik Chee Hong Tat yang sebelum ini pemangku Menteri Pengangkutan dinaik pangkat menjadi Menteri Pengangkutan. Encik Chee mula menggalas tugas itu sejak Julai tahun lalu.
Beliau juga dilantik sebagai Menteri Kedua Keuangan. Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu pula akan menggantikan Encik Iswaran sebagai Menteri bertanggungjawab bagi hubungan perdagangan. Buat masa ini, Encik Iswaran dibebaskan atas ikat jamin $800,000 selepas dikenakan 27 dakwaan di mahkamah. Sesi mahkamah siang tadi secara keseluruhan berlangsung selama 20 minit. Beginilah suasana di luar Mahkamah Negara ketika Encik Iswaran tiba, sekitar 1 jam lebih awal sebelum prosiding bermula. Diiringi para peguamnya termasuk Peguam Kanan Davinder Singh, mereka tidak menjawab sebarang soalan media. Semasa prosiding, Encik Iswaran dilihat berbincang dengan para peguam hampir setengah jam sebelum tidak mengaku salah bagi 27 tuduhan yang dibacakan. Antara dakwaan termasuk menerima habuan daripada hartawan Ong Beng Seng. Encik Ong dikenali sebagai individu yang bertanggungjawab membawa perlumbaan Formula One ke Singapura. Secara keseluruhan, habuan-habuan didakwa diterimanya bernilai lebih $380,000. Dan apabila Encik Iswaran meninggalkan Mahkamah Negara, beliau diserbu pihak media dan hanya memberi komen ringkas. Mr. Ryan, can you comment on why you are pleading not guilty? Mr. Wong, why are you going on trial? I feel pleaded not guilty. When can we expect a statement, Mr. Floren? Is it coming up soon? Will you resign, sir? Yalla. Come on. Please watch out. Please don't trip. Jadi apakah sebenarnya yang diterima Encik Iswaran daripada hartawan Ong Beng Seng seperti yang didakwa? Sebahagian besar merupakan tiket Grand Prix F1 Singapura sepanjang beberapa tahun berjumlah lebih 100 keping tiket kesemuanya. 36 daripadanya merupakan tiket berprestij Green Room. Secara keseluruhan, tiket-tiket itu bernilai lebih $347,000 atau 90% daripada nilai keseluruhan habuan yang diterima Encik Iswaran seperti yang didakwa. Beliau juga dituduh menerima tiket beberapa perlawanan bola sepak di London. Ini termasuk perlawanan Liga Perdana England seperti semasa Arsenal menentang Tottenham Hotspur. Encik Iswaran turut didakwa menerima sekitar 40 tiket pelbagai persembahan di Britain. Ini termasuk musikal seperti Thriller, Hamilton dan Harry Potter and the Cursed Child. Kemudian pada lewat 2022, terdapat dakwaan tentang perjalanan menggunakan jet peribadi dari Singapura ke Doha, penginapan 1 malam di Four Seasons dan penerbangan pulang kelas bisnes. Beberapa bulan selepas itu, Encik Iswaran cuba memulangkan semula biaya tiket itu kepada Encik Ong. Atas sebab ini, beliau dikenakan dakwaan menghalang pelaksanaan undang-undang. Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI menyatakan tidak ada tanda-tanda yang memberi gambaran bahawa kontrak bagi acara perlumbaan Grand Prix F1 dilakarkan sedemikian rupa untuk merugikan pemerintah. Encik Iswaran yang ketika itu merupakan Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan beserta Encik Ong memainkan peranan penting dalam membawa acara F1 ke Singapura. MTI menyatakan bahawa syarat-syarat semua perjanjian dipertimbangkan dengan teliti oleh pemerintah dan terdapat juga kajian bebas oleh syarikat berunding. Menurut MTI, persiapan bagi acara perlumbaan tahun ini pada September nanti berjalan mengikut jadual. Ketika ditanya sama ada tindakan juga akan diambil ke atas Encik Ong Beng Seng yang dikaitkan dengan kes Encik Iswaran, Pejabat Peguam Negara AGC menyatakan pihaknya akan mengambil keputusan hanya selepas kes Encik Iswaran selesai. Ini termasuk pembentangan segala bukti di mahkamah. Dalam perkembangan lain di dalam negeri, para pemandu kini mempunyai pilihan lebih murah untuk mengecas kenderaan elektrik dengan pantas di 2 tempat meletak kereta HDB di Toa Payoh dan Punggol. Kebanyakan tempat mengecas pantas kini terletak di pusat beli belah komersial dan pejabat. Kementerian Pengangkutan menyatakan lebih banyak tempat mengecas pantas akan disediakan terutama bagi membantu mereka yang bekerja sebagai pemandu. Hub HDB di Toa Payoh kini membolehkan para pemandu mengecas kenderaan elektrik mereka dengan pantas tanpa perlu membayar caj lebih mahal untuk ke tempat meletak kereta di bangunan komersial.
Kemudahan ini juga boleh didapatkan di Oasis Terraces di Punggol. Lebih banyak tempat mengecas pantas sebegini bakal didirikan di perumahan dan pusat-pusat kejiranan HDB. Kini terdapat lebih 2,400 tempat mengecas di lebih 700 tempat meletak kereta di STS HDB seiring bertambahnya kenderaan elektrik. Pada tahun lalu, lebih 18% kereta baru yang didaftarkan merupakan kenderaan elektrik, naik hampir 5 kali ganda berbanding 2021. Sekurang-kurangnya 6,000 pelatih akan dilengkapi kemahiran teknologi terbaru menjelang 2026. Antaranya pengkomputeran awan, AI generatif dan keselamatan siber. Ini merupakan 3 bidang yang baru dilancar NTUC Learning Hub bagi memupuk bakat dalam bidang teknologi serta membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Para pelatih akan diberi kemahiran asas teknologi yang dapat membantu mereka mengikuti perkembangan teknologi. Kurikulum akan dibangunkan bersama dengan syarikat gergasi teknologi seperti Amazon Web dan Microsoft. NTUC Learning Hub juga akan bekerjasama dengan 6 badan lain untuk menjamin pengambilan pekerja bagi yang ikut serta Akademi Kemahiran Teknologi atau TTA. UOB di antara syarikat yang komited menempatkan lulusan skim tersebut.